Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang setia menanti live saya pada malam ini, okey? Macam biasa, sebelum saya teruskan live saya pada malam ni, boleh saya dapatkan feedback daripada anda tentang suara saya. Adakah anda boleh dengar suara saya dengan jelas? Jika anda boleh dengar suara saya dengan jelas, tolong komen dekat bawah ni. Okey, tolong komen dekat bawah. Anda komen dekat situ, saya boleh dengar suara dengan jelas. Okey, feedback tu penting. Okey, kan kita dah syok cakap bersembang cerita, tiba tak ada pula suara. Alright. So tolong komen macam biasa. Komen dekat bawah ni. Okey, kalau anda boleh dengar suara saya, tolong komen. Boleh dengar suara. Alright. Waalaikumsalam Cik Puan Umi. Alright. Tolong komen dekat bawah. Kita ada 30 orang, seorang pun tak ada komen ke? Come on lah. Alright. Okay. Good, thank you Cik Puan Aida. Ada dua-dua Cik Puan Aida. Cik Puan Aida Fadila, dia cakap boleh dengar dengan jelas. Cik Puan Aida Muhammad pun cakap boleh dengar dengan jelas. Alright. So thank you. Thank you bagi feedback. Okay. Bagus lah kalau suara dah jelas. Kalau suara jelas, saya akan teruskan juga saya punya live pada malam ni. Tajuk kita pada malam ni adalah mengenai bursa sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Yes, bursa. Sebab semua orang sebenarnya tahu bursa ni, tapi dia tak tahu sebenarnya bursa ni buat apa. Yang dia tahu bursa ni hanyalah menyediakan platform untuk jual beli saham, yang mana untuk you beli untuk you beli dan jual saham yang you tengok kelip-kelip lampu hijau dan merah. Okey, tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, bisnes utama bursa adalah bukan menyediakan platform jual beli saham sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Okey, siapa rasa dia tahu apakah bisnes sebenar bursa, cuba komen dekat bawah. Kita main teka-teki sikit lah, main teka-teka, tembak-tembak sikit. Okey, cuba komen dekat bawah apakah bursa punya main business dia, main product dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Okey, siapa tahu? Alright, siapa tahu? Jangan cakap tak ada yang tahu. Okey, sebab sebenarnya tuan-tuan dan puan, bursa ni dia lebih daripada trading. It is more than trading and investing. Okey, yes, Tuan Rashidi Alwi mesti dah tahu, baru ajar itu kan, baru bagi tahu. Alright. Yes, sebenarnya main business bursa, tuan-tuan dan puan, adalah crowdfunding. Sebelum wujudnya Indiegogo, apa lagi yang platform crowdfunding yang ada kat luar sana. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, main business bursa, okey, perniagaan utama bursa adalah menyediakan platform crowdfunding. Itu benda paling mudah lah nak bagi you faham. Okey, cumanya dia macam tight sikit lah, dia macam susah sikit nak buat. Dia tight sikit lah dia punya regulation. Sebab kalau you pergi dekat crowdfunding punya website yang lain, you just boleh naikkan crowdfunding. Okay, siapa yang fund saya punya, saya akan bagi in return something. Sometimes you just bagi produk je balik. Okay, tapi lain pula kalau you buat crowdfunding through bursa dan dia ada kriteria yang you kena meet sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Okay, bukannya you just pergi cakap saya nak crowdfunding. Okay, dia ada kriteria dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bursa untuk you tarik dana daripada orang awam. Orang awam ni siapa? Kita ni. Okay, kita ni yang ada akaun CDS. Dia nak tarik duit kita. Tapi instead of dia bagi produk, in return dia bagi you jadi co-ownership. Bermaksud anda adalah pemilik syarikat bersama. Okay. Jadi itu sebenarnya, tuan-tuan dan puan, maksudnya you bagi duit dekat dia. Okay, you jadi owner syarikat. Dia macam tu. Okay, jadi itu sebenarnya, tuan-tuan dan puan, bisnes utama bursa. Mungkin ramai yang tak sedar. Okay, yang diorang tahu bursa ni adalah tempat jual beli saham. Yang tengok kelip-kelip color hijau, color hijau, color merah. Dia tahu benda tu je. Tak, sebenarnya it's more than that. Okay, jadi especially anda yang ada bisnes yang berniaga, you kena take note, you kena aware sebenarnya benda ni. Ni adalah antara platform yang you boleh kembangkan you punya perniagaan.
selain daripada angel investor apa semua. Bila you dah lepas angel investor, what is the next step? Bursa. Okay, tu sebab syarikat-syarikat yang pergi public listed ni, you tengok dia punya bangunan gila-gila punya besar. Banyak gila tempat dia ada. Alright. Jadi memang siapa yang pergi listed ni memang company dia memang sepatutnya memang powerful gila lah. Alright, sebab kriteria dia sangat-sangat tight. Dulu ada satu board saja. Okay, dia ada satu board saja yang mana kalau you nak list, dia kriteria dia sangat-sangat tight. Dia panggil sekarang ni, yang zaman sekarang ni, yang you baru terlibat, yang you kenal sekarang ni, nama dia main board. Okay, selepas main board, dia perkenalkan papan kedua ataupun nama sekarang dia adalah Ace Market. Okay, yang mana dia kurangkan 30% daripada dia punya syarat dan kriteria untuk masuk dekat main board tu. Dia buang 30%, you boleh masuk ke Ace Market. Even though you nak masuk Ace Market pun, it is still difficult. Masih lagi susah. Jadi apa dia buat? Tuan-tuan perempuan, dia perkenalkan satu lagi board yang baru. Board ni memang sangat-sangat baru. I think not even more than 5 years. Last time saya pergi bursa back in 2000. Pergi bursa, dengar sebelum board ni dikeluarkan. Dia bagi brief pasal papan ni. I think back in 2018. 2017. Okay. Yang mana papan ni dikenali sebagai leap. Leap market. Jadi leap market ni tuan-tuan perempuan, dia best sikit leap market ni berbanding dengan yang Ace dengan main board. Leap market ni tuan-tuan perempuan, kalau you ada syarikat, startup company yang baru, ataupun sebab antara syarat-syarat kriteria yang penting bila you nak listing, especially pergi dekat Ace Market ataupun main board, you punya syarikat mesti kena ada isytihar keuntungan for the past 5 years. Maksudnya selama 5 tahun berturut-turut, anda punya syarikat kena untung dan untung. Okay? Itu sebab you nak pergi listing bukan senang. Tapi bila dah pergi listing, jadi mengarut-ngarut pula syarikat tu. Yang you tengok semua dekat dalam listed daripada 900 tu, you boleh faham. You boleh tengok. You nak pergi listed memang susah. You kena meet those criteria. Tapi bila dah listed, dia jadi sambil lewa, terhuyung hayang company. Mungkin dia ada mismanagement sebab management sentiasa bertukar. Okay? Tu kita tak tahulah. Itu masalah dalaman mereka, bukan hal kita. Yang kita tahu, kita sebagai pelabur, beli syarikat yang baik, daripada segi management dia, daripada segi model bisnes dia. Okay? Kita melabur kepada syarikat-syarikat yang seperti berikutlah. Alright. Jadi tuan-tuan perempuan, itu untuk lead market, okay, yang Ace dengan main board, you kena ada untung 5 tahun turut-turut. Tapi untuk lead, dia punya kriteria tu, dia dah buang 70% daripada apa yang kriteria dekat main board tu. Bermaksud 30%. Dan bila you nak listedkan dekat lead, you tak perlu pun ada untung. Even you baru buka company semalam, minggu lepas, company maksudnya you kena buka berhad lah. Okay, dan you nak pergi listed, boleh. Okay, tapi you have to go few processes lah. Dia ada proses-proses tertentu yang you kena pergi. Okay. Jadi bila you masuk lead market, you boleh lah try to raise fund up to I think 5 to 7 million je, tak tinggi. Okay. Paling maksimum pun 5 ke 7 juta je. Tapi if you are looking to get more than that, you boleh pergi Ace Market. So far yang saya pernah tahu lah, yang saya tahu secara peribadi, Ace Market yang bila dia pergi listing kan, dia dapat tarik duit masuk company dia, paling tinggi adalah 27 juta. Okay, itu paling tinggi lah. Means, kalau you masuk main board, you boleh tarik lebih banyak lagi dana masuk injection ke dalam syarikat you untuk you pergi buat apa-apalah dengan dana tu sebagai business owner. Okay. Tapi kalau kita bukan business owner, kita sebagai pelabur, apakah peluang yang ada bila syarikat-syarikat ni dia nak pergi listing ke bursa? Ataupun bahasa yang mudahnya, dia panggil IPO. Okay. Initial public offering, atau bahasa Melayu dia apa? Saham terbitan awal. Saya tak ingat. Saya tahu IPO je. Okay. Initial public offering. Alright. Jadi initial public offering ni tuan-tuan perempuan. Okay. Bila anda sebagai pelabur, anda tak ada bisnes, anda tak ada rasa pun nak listingkan bisnes you all,
Tapi anda sebagai pelabur, anda boleh ambil peluang ni tau. Macam mana anda ambil peluang? Anda boleh tumpang bisnes diorang, anda boleh beli saham IPO yang baru nak listed dekat bursa. Okay? Dia ada beberapa proses yang you kena go through. Tapi sekarang ni sangat mudah. Kalau you ada duit dekat dalam you punya Maybank to you ke dalam CIMB ya, you just buka CIMB Click atau Maybank to you, you just pergi dekat bahagian investment, you tekan, you cakap you nak apply IPO dan you bayar je on the spot. Dan you tunggulah sampai hari tarikh IPO itu didagangkan dekat bursa. Okay? Bermaksud you pegang awal saham tu. Bila you pegang awal saham tu, means you dah beli harga at discounted price jugalah. Selalunya bila dia listed, first day dia akan naik dulu, lepas tu dia akan turun. Okay? Kalau dia naik, kalau company tu very powerful, macam mana kita nak tahu syarikat tu very powerful? You kena baca prospectus sebelum you beli IPO. Dekat mana you nak baca prospectus, you boleh minta lah dengan diorang. You boleh minta dekat you punya remiser apa semua untuk baca prospectus. Maksudnya bila you baca prospectus ni, apa yang you nak kena tengok, first thing first, anda kena tengok apa dia nak buat dengan duit yang dia dapat. Okay? Jadi bila you tengok apa yang dia nak buat dengan bisnes, dengan duit yang dia dapat tu, baru you boleh tahu arah tuju syarikat ni memang betul-betul powerful ataupun ala kadar je macam tu kan. Jadi you boleh predict lah daripada situ. Okay? Sometimes even though dia punya fundamentals, business model dia solid, but then dia punya business nature ataupun sektor yang dia terlibat tu tak berapa cantik, try to avoid it. Okay? Cuba elakkan. Selalunya macam big names ni dia memang susah sikit lah dia nak pergi harga dia tu. Okay? Jadi you, kalau you nak tahu, especially lah contoh few years back, masa sebelum ada krisis harga minyak dunia yang sekarang ni, yang previously punya harga minyak dunia punya masalah, you tahu tak, waktu semua syarikat minyak struggling even to announce dia punya keuntungan, ada satu syarikat waktu syarikat-syarikat minyak struggle, dia dengan relax dan tenang dan selambanya dia pergi masuk IPO. Jadi dah lah dia masuk IPO. Dia tahu kan kriteria nak masuk IPO. Dia bukannya masuk lead tau. Dia masuk main board rasanya. Saya tak ingat ke? Main board tak silap saya. Dia nak masuk tu gila steady. Okay? Orang tengah struggle, syarikat minyak lain tengah struggle, dia boleh steady masuk. Yes, I'm going for IPO. Sebab syarat nak masuk IPO, you kena ada strong financial background untuk company tu. Maksud you kena ada untung. Jadi tuan-tuan dan puan, syarikat ni nama dia Serba Dynamic. Dia listed waktu krisis, bukanlah krisis, masalah harga minyak dunia yang sebelum ni punya. Dia listed waktu tu. Jadi secara tak langsung orang macam, gila apa weh, syarikat minyak lain semua struggle, dia boleh time ni pula dia nak listing kan. Lepas tu baru macam, oh yes, maksudnya fundamental dia strong. Tu sebab Serba Dynamic agak stable harga dia sehingga hari ini. Alright? Yes, Serba DK. Nama sebenar dia adalah Serba Dynamic. Okay? Nama penuh dia Serba Dynamic. Nama nama pendek dia Serba DK. Okay? Yes, Serba Dynamic. Jadi bila you tahu, contoh tu satu contoh yang you boleh tangkap tau. Yang memang contoh ni saya boleh bagi sebab saya go through fasa tu. Sekarang ni bila pergi IPO, you tengok syarikat-syarikat yang baru IPO, contoh macam eNature lah apa semua. Mereka ni macam kita tak berapa familiar tau. Dan kita tak tahu dia punya industri sebenarnya macam mana, bisnes dia apa. Tapi kalau you nak terlibat juga dengan IPO, you kena baca prospectus, you kena ambil tahu lebih mendalam. Alright? And the best part is IPO ni tuan-tuan dan puan, anda boleh apply melalui MITI. Maksudnya kalau anda apply melalui Maybank to you, okay, jika kalau anda Bumiputra, macam kita ni kan, macam saya Bumiputra, kalau kita apply melalui Maybank to you, kita kena bersaing dengan non-Bumi untuk dapatkan kuota IPO tu. Okay? Ya, nama glamour dia sebadak, tak pasal-pasal. Okay. So, kalau you apply through Maybank to you atau CIMB, you kena compete untuk dapatkan you punya kuota tu dengan non-Bumi. Tapi MITI
dia macam mana? MITI memang akan dapatkan allocation untuk Bumi Putra. Okay, bermaksud instead of you pergi dekat open market, you boleh pergi melalui MITI, apply untuk dapatkan IPO yang bawah kota Bumi Putra tau. So you boleh apply dekat situ. You macam mana nak isi borang ni semua, you boleh contact remiser you sendiri. Sebab kalau you dapat remiser yang baik, dia dengan happy-nya boleh datang rumah you, minta you sign dokumen-dokumen tersebut. Okay, itu kalau you dapat remiser yang bagus lah. Kalau dapat remiser yang lousy, okay, yang macam tak payahlah IPO ni tak bagus apa semua, kau tinggalkan je lah. Kau tinggalkan je lah remiser tu, cakap saya nak tukar remiser. Tak jadi masalah benda tu. Okay, jadi and the best part, bila you apply through MITI dan you dapat kota tersebut, okay, you boleh buat loan daripada bank. Tapi masa you apply MITI tu, MITI tengok juga you punya capacity. Bermaksud dia minta you semua dokumen. Dia nak tengok you punya duit ni betul cukup atau tak untuk you labur, untuk you invest. Okay, let's say you pergi dekat MITI, you apply harga saham ni bakal diterbitkan pada harga RM1. You pergi apply RM100,000. Sekali tengok dalam bank account ada RM2.30. Memang MITI tak bagi punya, confirm. Okay. Sebab MITI nak bukti yang you memang betul ada duit, baru dia lepaskan kota tu dekat you. Bila you dapat kota tu daripada MITI, you boleh apply loan bank. Dan bank akan bagi you loan selama 6 bulan. Okay. Dan loan bank ni paling best kalau you punya kewangan memang power gila. Loan bank akan bagi you macam mana? Contoh you beli saham RM100,000, nilai dia RM100,000. 10% you kena bayar, another 90% bank bagi loan. Bunyi macam best kan, loan kan? Pantang dapat loan, suruh bayar moratorium, kelang kabut. Okay. Jadi bila bayar bila you dapat macam tu, maksudnya you hanya keluarkan RM10,000, RM90,000 lagi bank yang bagi dekat you. Okay, so bila bank bagi dekat you RM90,000, bila harga saham tu hari pertama didagangkan, dia naik 30%. Let's say RM1 you beli, okay, you ambil IPO harga RM1, dia pergi naik sampai RM1.30. You untung 3% bersamaan dengan 30%. You jual, okay, let's say you jual, okay, you boleh settle off terus loan bank. Okay, you settle off terus loan bank. RM10,000 you punya duit, yang you punya yang 10% tu tadi kan, RM10,000, tu duit you lagi, masih dalam account you. RM30,000 yang untung tu adalah duit you. Maksudnya you bayar bank balik RM90,000, the rest is yours. This is the best part of IPO lah. Okay, bermaksud you duduk atas duit tau. Duit tu you untung atas angin. Tapi bunyi dia macam powerful gila. Macam wow, boleh duduk atas angin. Duit tu terduduk. Kita duduk atas duit lah bla bla. But then you lupa pula. Kalau hari pertama dia diterbitkan, dia listing dekat bursa, boleh trade dekat bursa hari pertama, suddenly dia drop. Loan bank, you tetap kena bayar full. Okay, dah lah you rugi. Rugi tu you kena tambah top up duit. Tu sebab MITI nak tengok you ada duit ke tak. In case kalau saham tu jatuh masa IPO, hari pertama dia listed, dia jatuh harga dia, you ada capacity tak untuk bayar bank balik. Okay. Jadi apa selalu yang based on pengalaman saya, apa saya selalu buat, kalau dia turun below daripada harga IPO yang saya beli, saya terus cut off. At least saya top up minimum. Tak adalah saya kena top up banyak gila kan. Jadi top up sikit, settle off dengan bank, cukup. Tapi kalau dia naik full, masyuk gila. Okay. Jadi you boleh tengoklah IPO dekat MITI punya website, semua ada, tak ada masalah. Okay. Jadi itu sebenarnya bursa, peranan bursa. Okay, dia membantu, memudahkan cara. Dia bukanlah memudahkan cara, dia membantu you buat crowdfunding sebagai bisnes. Macam saya kan business owner kan, saya memang ada cita-cita nak listingkan syarikat saya. Dia bantu saya untuk tarik dana, tapi dia sangat-sangat boleh dipercayai sebab dia dipantau oleh Suruhanjaya Security
dan juga Bank Negara Malaysia. Maksudnya tak boleh pusing-pusing, tak boleh tipu-tipu lah. So documentation dia minta tu memang banyak gila lah. Okay, proses you nak go through tu, saya pernah tanya orang yang terlibat dengan proses IPO ni, dia cakap, kadang-kadang tak tidur malam, babe. Okay, saya dengar macam, gila lah. Kan, nak pergi IPO punya pasal. But, the best part is, kenapa nak pergi IPO, tuan-tuan dan puan, bukan sebab saya nak dana you all sangat, bukan nak dana public ni sangat. Tapi sebenarnya nak branding. Ada syarikat yang dia pergi ke IPO, bukan sebab dia nak dana sangat, dia nak branding je. You just imagine, okay, you just imagine contoh, you just imagine you pergi kerja, orang tanya, you kerja company mana? Kerja sini je. Company biasa je. Tak adalah biasa sangat, at least syarikat aku listed jugalah kat bursa. Company kau ada. Bunyi dia tu boleh macam bongkak dan angkuh sikit lah. Okay, dia boleh bongkak dan angkuh sikit, cakap company aku listed kat bursa, company kau ada. Padahal yang diapungkan tu 15% je daripada pegangan. Okay, maksudnya kalau semua orang beli, okay, orang beli, memang you tak boleh take over pun lagi dia punya syarikat tu. Aku masih lagi shareholder yang terbesar. Okay, dia macam tu. Okay, dan loan bank ni, bila you dapat, yes, Tuan Faizuli tanya ada interest ke? Of course lah ada interest. Okay, mana ada bank nak rugi. Okay, so dia ada interest, tapi interest dia tak tinggi. Tak adalah tinggi, dia standard lah, macam standard biasa je. Dan loan ni, dia punya tenure dia punya jangka masa untuk you kena settle off adalah dalam masa 6 bulan. Maksudnya dalam masa 6 bulan you kena settle off. Maksudnya 6 bulan daripada hari pertama dia diapungkan, 6 bulan tu, yang tu lah you kena settle dalam tempoh 6 bulan pertama. Jadi tu sebab MITI nak tengok you ada duit ke tak ada duit nak bayar. Alright? Okay? Jadi, yelah. Ada syarikat dia pergi listed sebab dia nak macam bunyi je. Kau kerja mana? Adalah kerja aku syarikat macam ni. Alah, syarikat kecil. Hello. Elok sikit, babe. Syarikat aku listed. Syarikat kau bukan listed pun. Nampak dia punya tu. Angkuh sikit lah. Company aku listed kot. Okay. Walhal pegangan saham pun tak ada. CDS pun belum tentu dah ada. Okay. You all dah apply belum CDS? Hari ni dah boleh apply CDS. Sebab hari ni hari Isnin, jadi diorang boleh proses. Okay. Jadi kalau you dah apply, kalau you dapat, alhamdulillah you dah boleh start trade. Tahniah, anda dah ada akaun CDS. Okay. Ingat tak, satu hari bulan tu saya dah ajar macam mana nak apply CDS melalui online. Okay, ada 2 broker yang boleh apply online. Okay. So, jadi itu adalah apa yang bursa buat, tuan-tuan dan puan. Okay. Mungkin ramai yang tak perasan lah benda tu. Okay, sebab dia tahu bursa ni tempat aku jual dan beli saham sahaja. Okay, yang you tengok dekat phone yang kelip-kelip tu kan, yang apps tu kan, macam canggih sangat tu kan. Yang mungkin ramai yang tahu tu sahaja, tapi sebenarnya dia adalah dia menyediakan platform untuk syarikat-syarikat ni tarik dana daripada orang awam semua. Okay, dia bahasa mudah dia adalah crowdfunding lah. Alright. Jadi, cuba share sikit dekat bawah apa yang you all dah belajar sepanjang live saya selama setengah jam ni. Okay? Cuba komen sikit. Tuan Syarin cakap, bunyi dia bongkak dan angkuh. Benda tu yang dia pick up. Okay, cuba komen sikit apa yang you dah belajar sepanjang live saya selama 30 minit ni. Okay? On top of that, pada masa yang sama, apa kata you all tekan heart. Okay, tekan heart dekat bawah tu, tekan thumbs up sikit. Okay? Supaya nampak meriah sikit skrin saya dekat bawah ni. Okay. Ini tak meriah pun. Okay. Ni yang tekan laju-laju ni mesti orang yang sama ni. Okay. Cuba tekan sikit, kasih meriah sikit. Alright. Malam ni tak ramai, 77 orang je tengok. Mungkin mentang-mentang tajuk dia pasal bursa je. Apa barang bursa ya? Aku nak tahu untung rugi macam mana nak buat. Okay. Lepas ni nak cerita lah ni macam mana you nak beli saham dengan harga diskaun. Ada ni lepas ni. Tapi sebelum tu tolong komen apa yang you dah belajar. Okey? Apa yang you dah faham bursa buat ni sebenarnya. Okey? Memanglah bank nak tengok kalau nak apply loan, memanglah bank tanya you ada duit ke tak ada duit. Alright? Nak apply IPO tak semudah disangka. Mudahlah. Okey?
mudah dapat, belum mudah apply tapi susah nak dapat. Sebab sekarang ni ramai dah ada CDS sejak kebelakangan ni okey. Alright. Good, thank you. Yelah, dia pergi IPO sekali je lah, takkan pergi 2 kali. Masya Allah. Dia dah pergi listed, dia dah tarik dana public. Dah tu dia nak pergi mana lagi? Takkan dia nak pergi IPO buat kali kedua. Tapi AirAsia pandai. Okay? AirAsia, apa dia buat? Dia punya main syarikat dia adalah AirAsia Holdings. AirAsia X adalah anak syarikat dia. AirAsia adalah anak syarikat dia juga. Lepas tu, TuneTalk pun anak syarikat dia juga, apa semua. You perasan tak apa Tony buat? Setiap kali syarikat dia nak kembangkan tu, tuan-tuan dan puan, dia listedkan anak syarikat instead of dia listedkan AirAsia Holdings. Bunyi bukan AirAsia Holdings. Tune Group, AirAsia Holdings, suka hati aku je. Tune Group. Okay, dia punya main company yang besar adalah Tune Group, yang mana bawah Tune Group ni dia ada AirAsia X, dia ada TuneTalk dan sebagainya lah. Tapi bila dia nak expand bisnes ni kau-kau punya, dia listedkan anak syarikat. Okey, AirAsia silakan pergi dulu. Okey, Asia dah listed. Lepas tu dia listedkan pula AirAsia X. Tapi Tune Group dia tak listing kan pun. Okey, anak syarikat dia. Jadi dia macam portfolio berbeza kononnya. Tapi bila collect duit masuk dekat Tune Group juga. Power Tony Fernandez ni. You all tak kenal dia. Saya kenal dia. Main hoki sama-sama dengan dia lagi. Okey. Sejak PKP ni MITI jadi famous. Sebelum ni tak pernah ambil tahu apa MITI buat. Okey, MITI ni dia jaga perdagangan. Okey, jadi definitely lah dia ni. Okey. Tony Zam lagi lah jahat. Dia punya apa yang dia faham. Dia punya learning point, apa yang dia belajar selama setengah jam ni. Kalau reminder tu jahat, kita tinggalkan dia. Okay. Okay. So, yes, Tuan Syarin cakap market dekat bursa ada 3. Mainboard is market dengan lead market. Good, thank you. Alright. So, okay, good. Thank you. Good point. Checkpoint Aida Fadila cakap dia belajar pasal lead market, is market, mainboard dan IPO. So, basically, mereka ni adalah memantau. Okay. Dia hanya memantau. Alright. Yes, UEM. Dia dah tukar kan? Agenta dengan ni je, Sunrise je. Okay. Yes, betul. Senang apply je daripada Maybank to you. Okay. Ada duit, beli terus. Kalau apply daripada MITI ni, dia banyak sikit nak kena tonyoh sana, tonyoh sini. Okay. Bank kena luluskan betul dokumen ni sah. Sah. Macam akad dah. Okey, sah. Okey, dah hantar kat MITI. Okey, jadi cuma bila you apply dekat Maybank to you, macam saya cakapkan tadi, you kena ni lah, berebut allocation sama dengan Nan Bumi. Cuma dekat MITI, you berebut sesama Bumi Putra. Sekarang ni kalau you pergi apply MITI pun belum tentu you dapat sebab ramai sangat dah ada CDS. Okey, tu sebab kami ni pun dah macam tak heran dah nak pergi ambil kat MITI. Okay, sebab ramai dah ada CDS sejak nak pula sejak PKP ni kan, tak ada buat apa kat rumah kan, nak main tekan-tekan mouse tu je kan, tekan-tekan untung macam main game lah pula, padahal berdagang saham. Okay, ramai sekarang ni memang account opening agak tinggi sekarang ni. You tengok volume dekat bursa pun you boleh tahulah. Okay, you boleh tangkap gila apa 5 billion. Tak pernah dibuat orang. Dulu naik 1 billion macam gila 1 billion. Sekarang 5 billion lagi Dia dah tak feel lah macam dulu. Dulu dia hit 1 billion tu kemain rancak lagi market. Macam oi gila babe, market 1 billion. Sekarang market 5 billion. Lain dah dia punya feel. Alright. So itu dia. Thank you kepada anda yang komen. Alright. Thank you kepada anda semua yang komen apa yang anda dah belajar selama setengah jam. Baik. Seterusnya, apa yang bursa ada selain daripada ni? Yelah, kita memang jual beli saham apa semua kan. Tapi you tahu tak, dekat dalam yang
you tengok yang banyak-banyak tu, yang dalam 900 lebih tak termasuk, 900 lebih tu syarikat, dia tak termasuk lagi produk-produk lain yang dia ada dalam tu, yang dia listed. Okay. Soalan Cik Puan Umi ni menarik. Kalau selepas PKP market tak meriah ke? Lepas PKP ni, you all tak nak jual beli saham ke? You dah ada CDS, you dah belajar pasal saham, tiba-tiba masuk office balik, tak nak dah lah pasal saham, aku dah boleh dapat gaji balik. Soalan senang je jawapan dia. Okay? You all confirm akan berjual beli saham. Okay? Kalau you tak beli pagi, mungkin you beli petang. Macam tu je. Okay? Sebab you dah tahu dah macam mana nak beli, you dah faham saham tu macam mana. Anyway, saham tu you boleh beli daripada handphone je lah. Okay? Yang penting you ada handphone, smartphone, ada line internet, dalam CDS ada duit. Bismillahirrahmanirrahim, tekan butang kali hijau yang dia tulis eja dia BUY. Buy. Jalan. Okay? Jadi you rasa market meriah ke tak? Saya rasa memang akan meriah juga sebab you all dah ada knowledge, you dah ada duit dalam CDS apa semua. CDS pun dah siap. Kalau tak siap CDS tu rasa macam hidup tu tak sempurna kan. Selama ni hidup 30 tahun tak pernah pula nak tanya pasal CDS tu benda. Okay? Jadi yes, market akan 5 billion ni, I think dia akan carry forward je lah. Okay, dia akan carry forward. Kalau dia improving from 5 billion jadi 6-7 billion, yes, maksudnya you all dah jadi agent kepada bursa. Maksudnya you pergi office, kau duduk rumah kau tak trade saham ke? Aku ada account CDS. CDS kau ada? CDS owner? CDS pun tak tahu. Okay? Jadi bermaksud anda adalah ejen-ejen bursa. Kalau tiba-tiba daripada 5 billion, okay, tiba-tiba naik 10 billion, double up. Macam MLM dah. Kau buka lah CDS. Ni reminder aku. Nah, nombor reminder aku. Okay. Jadi macam tu tuan-tuan dan puan. So, I'm expecting market akan sama jugalah. Okay. Betul. Nak kena ajar juga macam mana nak buy. Okay, balik pada topik kita. Dah jauh sangat menyimpang dah ni. Okay. Tuan Zamri jangan risau. Video ni kita tak take down. Boleh repeat balik 40 minit sebelum ni. Tak ada masalah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, apakah produk yang lain selain daripada saham-saham syarikat yang ada listed dekat bursa? Okay. You perasan tak? Ada certain nama syarikat tu dia tulis dekat belakang tu ada dash WA, dash CA, dash PA. You ada perasan tak benda tu? And ada juga certain stock yang dia bukan stock yang dia listed, dia tulis ETF dekat belakang, gold ETF, my ETF, benda-benda tu dekat belakang. Alright, you perasan tak benda-benda tu? And even ada juga yang dia tulis, dia tak ada tulis nama tapi dia bagi kod DIN00 bla 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 apa semua tu. Benda tu pun memang boleh berjual beli juga, tapi you tahu tak tu produk apa? Alright. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, itu juga antara produk yang you boleh apungkan dekat bursa. Okay. First and foremost, benda yang paling umum, yang paling general, yang semua orang tahu, bila you listkan syarikat dekat bursa, maksudnya you boleh berjual beli, you boleh berjual beli pegangan saham. Maksudnya you boleh berjual beli pegangan saham ni. Contoh saya nak jual kepada Tuan Nazri. Saya cakap dengan Tuan Nazri, tapi sekarang ni online lah. Tapi saya ceritakan keadaan dia. Saya jumpa Tuan Nazri, saya ada syarikat yang saya nak let go. Tapi saya bukanlah main owner. Saya adalah part owner. Saya hanya pegang 0.000000001%. Okay. Tuan Nazri nak beli tak? Saya nak jual RM5,000 je. Okay. Jadi Tuan Nazri pun bolehlah on lah 5,000. Jadi Tuan Nazri tukar milik, nama pemilik tu ditukar kepada nama Tuan Nazri. Jadi itu adalah equity, bahasa terma yang biasa diguna pakai pegangan saham tu. Kalau you selalu baca dekat bahagian ekonomi, kadang-kadang waktu PM berucap dia sebut pasal equity apa semua. Equity tu bermaksud adalah pegangan saham dalam syarikat. Okay, so itu adalah equity. Alright. Dan antara, kalau you
perasan antara dalam wawasan 2020 sebenarnya dia nak capai pegangan equity Bumiputra tu 40%. Tak tahu capai ke tak hari ni. Ni dah 2020 lah. Rasa tak capai lagi ni. Okay, sebab back in 2018 dia baru 20 something percent. Dan 20 something percent tu pegangan besar-besaran adalah dipegang oleh PNB, Khazanah, yang big ni, diorang ni make up. Mungkin kita ni buat, kita semua ni yang ada CDS ni, ikan-ikan bilis memang betul ikan bilis habis lah. Mungkin total kita semua ni mungkin 1% je. Mungkin, kita tak tahu. Saya tak dapat statistik yang latest. Saya tak buka pun cari statistik latest. Okay. Jadi yang first kali adalah equity. Ataupun yang biasa you guna bahasa yang selalu cakap shares atau saham. Alright. Yang kedua, kita ada REITs. Okay, REITs ni pun sebahagian daripada equity. Dia equity. Bahawa equity tu dia ada few benda. Beberapa produk yang lain. Tapi semua bawa equity. Cuma dia dah segregatekan, dia dah agihkan, dia dah pecahkan mengikut dia punya ni lah. Contoh macam REITs. Okay, REITs ni apa? R-E-I-T-S. Macam mana nak eja? Semula R-E-I-T-S. REITs. REITs adalah singkatan kepada Real Estate Investment Trust. Okay, bermaksud syarikat-syarikat yang listed sebagai REITs ni, real estate ni, dia punya business model adalah collect sewa. Okay, dia punya main business adalah collect sewa. Dia sewakan. Antaranya kita ada IGM. Mid Valley tu kan, IGM kan. IGM, kita ada IGM, kita ada X-REIT. X-REIT dekat mana? Saya pun tak ingat dah. Kita ada KLCC. Okay, ini semua bawah REITs. Okay, Real Estate Investment Trust. Ini semua bawah REITs. Ini juga sebahagian antara produk yang mana kalau you terlibat dengan REITs, jangan sesekali beranggapan you beli REITs, you akan dapat capital gain. Okay, capital gain ni apa? Capital gain ni adalah keuntungan hasil daripada kenaikan harga saham. Itu namanya capital gain. Capital gain. Okay. Bila you terlibat dengan REITs, you jangan mengharapkan capital gain. Sebab bila you terlibat dengan REITs, you hanya bergantung kepada dividend income. Okay. Dividend gain. Okay. Sebab dia memang pemberi dividen secara tegar. Syarikat-syarikat REITs ni. Okay. Tu REITs dan seterusnya kita ada warrant. Okay. Ada yang pernah tanya saya, warrant tu apa, options tu apa? Okey, sebenarnya option ni sama dengan warrant, cuma bezanya option ni dia guna pakai dekat pasaran Amerika atau pasaran luar. Dekat Malaysia kita panggil warrants. Okey, dan warrant ni dia ada beberapa jenis. Dia ada structured warrant dengan ordinary warrant. Structured warrant ni adalah warrant yang you nampak dia PA dan CA. Dia put and call warrant. Itu adalah structured warrant. Bahasa mudah structured warrant ni dia bukan dikeluarkan oleh syarikat. Maksudnya you boleh beli. Warrant ni sebenarnya definisi sebenar warrant ni hanyalah sekeping kertas ataupun sekeping sijil yang mana you beli sijil je semata-mata. You tak pegang pun, you tak jadi pemegang saham syarikat pun. Okey. Itu adalah warrant. Tapi saya akan explain into detail lah kejap lagi macam mana you nak guna warrant, macam mana daripada warrant ni you nak convert kepada mother share. Alright. Dia ada structured warrant dengan ordinary warrant. Okay, yang patuh syariah adalah ordinary warrant. Warrant yang biasa yang you nampak ada W tu kan. WA, WB, WC, segala W yang ada. Okay, kecuali WZ1 lah. Okay, WZ1 tu adalah company dia bukan warrant. Warrant ni dia mesti ada nama syarikat dia dash W something. WA, WB, dash WA, dash WB. Okay. Kalau put dia ada dash PA, PB, dia ada PP pula. Kalau call dia ada dash CA belakang dia. Okay. Itu put warrant dengan call warrant adalah structured warrant. Bahasa mudahnya dia sama dengan options. Okay. Yang mana bila you beli, you nak convert kepada mother share, you boleh cuba exercisekan untuk convert ke mother share, tetapi orang yang mengeluarkan put atau call tu dia tak ada tanggungjawab untuk, kalau dia nak bagi convert, kalau tak burn je lah duit you. Tu put dan call tu sebab dia tak patuh syariah, sebab dia tak ada underlying dekat bawah dia. Okay.
Tapi berbeza pula dengan ordinary warrant. Ordinary warrant ni dia dah ada macam akad tau. Yang mana kalau you beli ordinary warrant, bila you nak exercisekan warrant, you nak convert dari warrant jadi kepada mother share, bila you exercisekan benda tu, syarikat wajib terima exercise tu sebab dia dah ada akad tu, sebab warrant patuh syariah. Ordinary warrant ni dia patuh syariah. Okey, dan warrant ni tapi tak ramai orang kat Malaysia sebenarnya faham warrant ni sebenarnya macam mana function dia. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, warrant ni dia adalah diskaun kupon, bahasa mudah dia. Kupon diskaun. Maksudnya kupon diskaun ni tuan-tuan dan puan. Contoh kalau you pergi Paksen, you dapat voucher diskaun tu kan. Kupon voucher diskaun tu. You beli certain barang, you hantar voucher, diskaun RM5, RM10. Sama juga dengan warrant tuan-tuan dan puan. Okey? Bahasa mudah dia macam kupon diskaun. Tetapi tak semestinya bila you nak convert, you dapat diskaun. You kena, dia ada calculation dia. Dia ada formula dia. Yang mana you boleh carilah formula dia yang ada dekat luar sana. Okey? Memang ada, dia akan tunjuk macam mana cara kira dia. Okey? So, kalau you kira dan you cuba exercise kan, you kira-kira, you akan duduk atas profit. Bermaksud atas profit ni macam mana? Bila you convert, dia macam ni. Bila you exercisekan warrant, you kena top up. Instead of you bayar saham tu RM10, you bayar RM7 je. Lepas tu you ada calculation dia, conversion dia apa semua. You calculate, at the end of the day, you duduk atas angin RM1 extra. Maksudnya you untung RM1 tau. Bila you exercisekan benda tu, dia ada RM1 punya difference dengan harga pasaran sekarang. Means you akan dapat untung. Okay? Tapi ada juga bila you exercisekan, sometimes you kena bayar even more daripada mother share. Selalunya bila jadi macam ni, orang akan jual terus warrant, dia akan terus beli mother share. Okay? Tapi in certain case, bila you pandai kira, you tahu you punya nak kira macam mana, you kira-kira, kalau aku exercise sekarang ni, aku top up sikit duit, aku dapat mother share banyak ni, okay, dan aku duduk extra buffer aku, kalau aku beli, aku convert dapat RM9, tapi sekarang ni market dia jual RM11, aku untung RM2. Maksudnya kita dah convert dapat RM9 saham tu, lepas tu kita terus sell, automatically kita dapat RM2 extra. Powerful tak powerful warrant ni? Okay? Cuma you nak exercise dia tu, dia takes time, ada remeh dia sikit lah. Itu sebab tak ramai yang cuba exercisekan warrants ni. Alright? So itu adalah produk yang ketiga yang ada dalam saham. Dekat dalam bursa, sorry. Kita ada equity ataupun shares, kita ada warrants, kita ada REITs. Yang seterusnya kita ada ETF. Okay? ETF ni apa dia? ETF ni adalah Exchange Traded Fund. Okay? Bahasa mudah untuk saya explain ETF ni apa. ETF ni contoh macam unit trust. Okay? Contoh macam unit trust yang mana dia gabungkan few good stocks ke dalam satu dan you just beli satu tu je. So tu ETF. Dan antara ETF yang lain adalah gold ETF lah. Gold ETF ni adalah you beli, memang you beli emas. Okay? Tak ingat berapa banyak you beli. You dapat gold tu. Bila you dapat gold tu, you boleh minta dengan bank mana, saya tak ingat, dan dia akan bagi you dalam bentuk jongkong emas. Okay? Tapi you kena cukup lah berat jongkong emas tu, baru you boleh ambil jongkong emas tu. Okay? You boleh beli dekat gold ETF. So ETF ni bahasa mudah dia macam unit trust je lah. Alright? Seterusnya kita ada ETBS, ataupun kita nama dia bahasa mudah dia bond and sukuk lah. Okay, bond ni adalah pinjaman yang kita berikan kepada certain entity, yang mana selalunya yang bond yang keluarkan ni adalah kerajaan. Okay, bond ni macam mana you nak identify? You boleh identify macam dia punya kod DIN bla 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 bla, panjang, harga dia 100 lebih, kadang-kadang 90 lebih. Ini selalunya bond. Okay, dan bond ni dia tak, you jangan harap lah dia nak naik laju slow, tak. Bond ni dia just pinjaman dan you dapat macam dividen, macam tu je lah. Right, to bond. Dan yang terakhir adalah pasaran derivatif, pasaran hadapan, yang mana yang kalau you selalu biasa dengar pasaran hadapan. Contoh maksudnya dia trade harga masa depan. Tu sebab kebanyakan derivatif tak patuh syariah.
kecuali crude palm oil, CPO. Okay, sebab apa? You memang trade CPO, harga minyak sawit tu. But then kalau you tak sempat jual sebelum kontrak dia habis, you boleh pick up you punya minyak sawit tu dekat Port Klang. Okay, sebab dia ada underlying punya benda. Tapi contoh macam FKLI, kenapa tak patuh syariah? Sebab you hanya trade nombor, you bukan ada underlying apa-apa dekat bawah dia. Okay, jadi itu antara produk-produk apa yang ada dekat bursa lah. Jadi anda sebagai pelabur atau pedagang, saya cadangkan dan saya sarankan anda terlibat dengan 3 je cukup. Anda boleh terlibatkan dengan diri dengan equity yang pertama, yang kedua warrant, yang ketiga REITs. Okay, dan saya nak ingatkan, macam kupon juga, macam kita dapat kupon paksa, dia ada expiry date kan, warrant pun ada expiry date. Okay, jadi itu maksud dia. Itu sebab saya cakap dia macam kupon untuk you dapat diskaun. Tapi tiba-tiba dia dah sale, dekat dalam kupon tu dia tulis tak boleh guna untuk waktu sale, rugi lah. Okay, burn je lah you punya kupon tu. Sama lah kalau you beli warrant dengan harapan you nak convert, suddenly you terlupa nak convert, langgar expiry date, burn duit you. Tu satu lagi, you dah beli kupon, you dah dapat kupon tu, you nak convert tapi suddenly dia cakap kalau you convert, dia punya difference you kena tanggung, top up lah duit, macam tu. Alright, itu maksudnya lah. Tu sebab saya cakap warrant ni bahasa mudah dia macam kupon you pergi shopping. Alright, so itu saja topik yang saya nak cover pada malam ni. Tak banyak pun. Alright, tu sebab viewer saya pun tak tinggi malam ni. Sebab alah bursa apa barang, cerita saya bursa. Alright, so soalan daripada Tuan Zarin, dia tanya macam mana nak convert warrant ke mothershare, apa prosedur dia, boleh tak convert sebelum expired? Okay, prosedur dia, you boleh tanya you punya remiser. Okay, you boleh tanya remiser dan dia akan bantu you lah macam mana nak convert apa semua. Dan dia akan minta you buat certain amount of payment. Okay, sebab dia ada dia punya dia sijil tu dia dah letak siap-siap. Harga kalau you nak convert, this is dia punya harga, this is dia punya ratio. Tu sebab dia ada calculation dia. Okay, you boleh check dengan you punya remiser. Sepatutnya boleh convert sebelum expiry date. Okay, sepatutnya boleh. Sebab dia tak ada tulis dekat mana-mana pun you tak boleh convert sebelum expiry date. Okay, by right boleh. Okay, jadi tu dia. Prosedur dia pun saya tak berapa pasti. Apa-apa semua tanya remiser sebab dia orang yang ada lesen untuk convertkan apa semua kan. Jadi dia orang sepatutnya lebih mahir lah bab-bab tu. Okay, jadi ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada apa-apa, kita habiskan kita punya live dekat sini saja. Okay, tapi saya akan bagi masa 2 minit lah untuk saya tengok kalau ada siapa-siapa nak tanya. Okay. Betul. Tapi kadang-kadang tajuk tak menarik pun orang tak buka juga buku. Kan? Kan? Kadang-kadang nak buat macam mana kan? Tajuk tak best. Walaupun ilmu dalam dia best. Okay? Sama juga dulu. Alamak, masuk kelas finance. Malasnya kan? Padahal ilmu dalam tu gila powerful lah. Dulu waktu belajar hafal je formula tu. Tak faham pun fungsi dia untuk apa. Tapi bila dah orang kata dah terlibat dengan saham macam ini dulu aku belajar benda ni macam ni nak pakai. Kalau aku guna daripada aku student ni aku dah jutawan dah hari ni. Kalau tu indah gila bunyi dia kan. Betul Tuan Zarin, agak penting sebab ramai yang kat luar sana dia hanya tekankan beli dan jual sahaja, tapi dia tak faham macam mana mekanisme dekat belakang tu bergerak dan macam mana mekanisme ni boleh memberi keuntungan terhadap diri you. Okay, tu sebab saya share juga topik ni. Lagipun topik ni masih lagi intro. Okay, sepatutnya topik ni bawah tajuk newbie. Tu sebab dia masih lagi chapter 0, belum chapter 1 pun lagi. Alright. So Cik Puan Umi dia tanya, lately pelabur-pelabur rumah cakap since penny counter dan dah keluar, adakah itu petanda market akan crash? Memang lah. Memang pun. Itu sebab selalu saya pesan, selalu saya cakap setiap kali live, bila anda terlibat dalam pelaburan saham, tolong jaga risiko. Okay? Jaga risiko anda. Sebab anytime je market nak lipat. Dia nak patah balik. Sebab dia try break resistance tapi tak pergi. Dia cuba pergi tapi tak boleh pergi. And then sebab kenapa tak boleh pergi? Sebab
saham-saham murah je yang jalan. Okay. So itu yang saya nampak. Memang betul pun benda tu. Okay. Orang sibuk cakap crash, belum lagi. Okay. Belum lagi. Relax dulu. Sementara dia tengah rancak ni, ambil lah peluang. Dapat 10% sehari, 10% seminggu cukup lah. Jangan tengok sebab takut tak beli langsung pula. Pun tak elok juga kan. Rezeki depan mata jangan ditolak. Alright. Bank Negara announcement esok market akan bear ke? Benda ni dia nak jawab macam mana? Berapa ramai orang yang dekat Malaysia aware sebenarnya esok ada Bank Negara punya announcement? Berapa ramai yang aware? Kalau bukan sebab you terlibat dalam saham, you pun tak pernah ambil tahu sebelum ni. Sebenarnya every year memang Bank Negara buat announcement pun. Tapi kita tak pernah ambil berat pun. So you just imagine berapa ramai orang kat luar sana yang tak terlibat dengan saham lagi dan tak ambil berat pun pasal BNM ni. Okay, even tahun-tahun sebelum ni pun BNM announce, Bank Negara announce pun dia macam tak ada efek kat market sangat lah. Okay, sebab kita punya pasaran ni tuan-tuan puan bukan macam US lagi tau. Maksudnya macam US ni Trump sikit je dia berdehem sikit je market boleh bergegar babe. Maksudnya dia dah sampai tahap bahasa yang orang analis selalu pakai ni, US, UK, Jerman, dia orang punya market ni dia dah jatuh kategori efficient market tau. Dia pantang dengar orang-orang besar, orang-orang ternama dekat negara dia orang ni berdehem. Contoh Elon Musk keluar tweet sikit je saham Tesla naik canak-canak. Okay? Maksudnya dia very efficient market. Kita kebanyakan orang yang terlibat dalam pasaran Malaysia ni dia adalah terma dia tu dipanggil, saya lupa terms dia tu, tak boleh recall pula terms tu. Dia trade based on, bukan technical, dia ada satu lagi terms tu, dia memang panggil so market Malaysia dia bukan market yang efficient. Okay, sebab kita nak proses tu pun macam Bursa cakap ni macam mana dia relate dengan saham ni. Maksudnya kita tak celik lagi macam orang dekat sana. Okay. Memang dia orang nampak macam dia orang celik sikit, tapi sebenarnya dia orang pun bebal juga. Kalau you ada kawan-kawan dengan orang sana apa semua kan, dia orang pun tak adalah cerdik sangat. Okay. Jadi tak payah risaulah. Okay. Dia macam ni, bila you sibuk fokus pada benda yang besar, you lupa nak fokus pada benda yang ada dekat tangan you. Okay. Benda yang besar, benda yang you tak boleh kawal, luar bidang kuasa yang you, memang this is beyond saya punya dia macam ni lah, you have to put yourself, benda ni luar bidang kuasa saya dan luar orang kata kawalan saya. Jadi apa yang kita boleh buat, fokus apa yang ada pada tangan je. Apa yang kita ada pada tangan, you punya risiko je lah. Okay. Sama juga macam pagi tadi, first 1-2 minit saya tengok market negatif 32, saya dah senyum lah. Kenapa saya senyum? Sebab saya tahu dah saham apa nak rembat. Orang lain kalau tengok negatif 32 dah kusut mata lah, dah menangis lah. Saya tengok negatif 32 kan, tunggu, aku tahu saham apa nak rembat. Saham tu bergerak je rembat, pukul 10 saya keluar 12%. Nampak? Bila you tahu, you fokus pada apa yang you tahu, fokus pada benda yang you boleh kawal, you akan buat duit juga. You akan buat untung juga, you akan buat profit juga. It is in the same scenario. Okay, dalam senario yang sama, yang mana kalau let's say you jumpa mana-mana orang yang berniaga yang have gone through the crisis, 98 punya krisis, 2008 punya krisis, even sekarang supposedly dia akan boleh go through juga. Sebab apa? Dia pesan, selalu dia cakap, benda tu luar bidang kuasa kita. Apa yang kita boleh buat, kita hanya fokus apa yang kita boleh survive, cara untuk kita survive. Try to generate more sales. Sebab you nak survive. Macam mana you nak generate more sales? Fokus pada apa yang you ada. Okay? Surprisingly tuan-tuan dan puan, okay, waktu PKP ni, bisnes saya punya performance lagi power daripada bila saya buka kedai tau. Means, apa yang saya nak relatekan balik dengan saham, fokus pada apa yang ada dalam tangan you. Okay?
BNM, you tak boleh buat apa-apa kalau bank negara announce you kena terima dan redha sahaja. Okey? Dan impak dia berapa lama? Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu. Lepas tu orang macam dah tepu. Betul kalau bank negara buat macam ni, takkan kita tak buat duit. Market akan reverse balik. Sama je. At the end of the day sama. Impak dia tu sementara je, babe. Relax. Okay? Relax. Jangan kelang kabut. Jaga you punya risiko. Keyword dia jaga risiko. Alright? Okay, good. Jangan macam tu Tuan Zarin. Tuan Zarin hari-hari untung kot. Okay, 10% sehari. Boy. Nampak tu Tomahawk dia tu dah masuk, Tuan Rashidi. Dia keluar masuk kaunter sama hari ni, dia mesej saya. Masya-Allah. Alright. Okay, saya tengok lagi jap fundamental. Apa fundamental ni? Macam Tok Iqbal juga, sekali tuan share market mesti boom naik. Apa saya share boom naik pula? Tak, sebab saya dah tahu, saya dah faham movement, saya dah study. Okay, saya study, bukan saya cakap suka hati. Hari ni K Plus nak naik. Siapa dengar saya punya live tengah hari tadi dalam student investor masterclass? Saya cakap kalau dia break 50 sen, you beli je. Guarantee naik. Berapa ramai yang beli harga 50 sen? Yang saya tahu berapa orang je yang beli. Itu pun dia mesej saya, sorry saya terbeli. Padahal dah bagi tahu dah tengah hari tu. Standby. Kalau 50 sen ni boleh masuk ni. Cantik ni. Okay. Yes. Kena belajar ikut bab. Jangan lompat-lompat. Tu sebab selalu orang cakap. Kalau orang dah belajar agama ni. Tolong bertalaki. Jangan lompat-lompat. Hari ni jumpa cikgu ni. Esok jumpa cikgu ni. Tapi satu subjek yang sama. Okay. Fahaman berbeza-beza. Alright. Cara penyampaian berbeza-beza. So you kena duduk bertalaki dengan guru tu. You jangan lompat-lompat. Tak elok juga lompat-lompat cikgu ni. Okay. Macam saya dulu mengaji dengan satu ustaz lah. Sampai 3 kali kau khatam. Okay. Bila lah Malaysia nak berdeham satu dunia bergegar? Kita doa je lah. Kasih ramai lagi rakyat kita ada akaun CDS. Okay. Biar ada akaun CDS dan ada duit untuk berdagang. Alright. Bull and bear je. Frog tak ada. Betul. Maksudnya you tengok jugalah live petang tadi. So saya go through dulu apa you punya komen, yang mana kalau ada soalan, ni good learning point daripada Cik Puan Aida Fadila. Alright. Good. Ke dia copy paste balik dia punya nota ni. Alright, senang faham explanation tuan. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Okay. Sempat masuk tadi. Dalam CDS lain, yo je. Okay, good. So itu saja sharing saya pada untuk malam ni. Since tak ada siapa, tak ada soalan lain, you all pun dah berbahagia sebab dah untung masyuk gila. Okay, mak saya dah untung dia punya K Plus so almost 100%. Lagi gila. Okay. Dia account dia banyak tu pasal laptop dia sampai 3. Dulu 1, lepas tu jadi 2, sekarang jadi 3. 3 laptop dia, tak termasuk dekat handphone dia lagi. Kau rasa berapa banyak akaun dia jaga tu. Okay. Bila saya sebut, saham ni cantik, dah beli dah. Saya cakap, saham ni power, dah beli dah. Okay. Lepas tu, bila beli? Adalah bawah lagi. Bila saya calculate, ini dah dekat 100%. Gila, lama pegang. Alright. See? 70%. Dia cakap. Lagi power. 70%. Tengah hari tadi, dia call saya sekejap. Saya cakap dengan dia. K Plus dah masuk belum? Kita ambil kat bawah lagi ya, dah 70%. Masuk tak ajak. Okay. Tak, sebab mak saya dia mengadap, dia tak ada kerja. Dia tak ada kerja lain. Kerja dia memang mengadap laptop, mengadap phone. Okay. Pukul 12 tengah hari dia relax. Kalau bukan bulan puasa dia masak lah sebab adik saya akan balik daripada college. Jadi memang tu rutin dia. Apa dia nak buat? Memang dia mengadap laptop lah. Sampai ada 3-4 laptop lah sekarang. Pasang keliling. Power gila. Alright. So itu saja sharing daripada saya pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok malam. Jam 9.30 juga. Okay. Jam 9.30 malam. Tajuk masih lagi bawah chapter 0. Tak, kita belum gerak lagi ke chapter hadapan. Kita masih lagi di chapter 0. Banyak lagi you tak belajar ni. Chapter 0. Pengenalan.
Okay, you rasa macam you dah tahu tak? Belum. Okay. Satu-satu kita bergerak satu-satu supaya orang yang join, okay, saya percaya ada yang live sekarang ni dia baru join, dia tak ada CDS lagi, jadi dia nak tahu saham ni betul-betul ke boleh buat duit. Jadi dia belajar step by step, dia kenal dulu. Okay, tak kenal maka tak cinta. Kalau tak cinta, confirm dia takkan buka CDS. Okay, ini kita tabur gula-gula dekat dia. Tapi tak adalah tabur gula-gula sangat, ada juga dia punya pahit-pahit dia tu sikit saya kongsikan kan. Tapi macam mana you nak make sure you sentiasa manis. Okay, jadi itu saja sharing saya pada malam ni. InsyaAllah esok 9.30 malam kita jumpa lagi esok malam. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.